Assalamualaikum. Hari ini kita sambung untuk habiskan topik bab yang ke 10 kot. Lupa dah cikgu. Okey, ini bab yang poligon lah. Okey. So jadi kamu kena tahu sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Okey, jadi kalau kamu tengok ni ada perkataan sisi 4 ataupun segi 4. Okey, sisi 4 ni maksudnya dia ada 4 sisi, tapi sisi dia ada yang orang kata tak sama besar. Contohnya cikgu buat macam ni. Yang macam ni sebabnya setiap sisi ni tak sama panjang, dia panggil sisi 4. Kalau ada sisi yang sama panjang macam ni, atas dengan bawah ni dia sama panjang, dia dua celik, maksudnya ada sisi yang sama panjang. Jadi segi 4 tepat, di mana dia ada paksi simetri. Paksi simetri maksudnya kalau kita lipat ni, belajar lah kan sekolah rendah, bila kita lipat ni garisan putus-putus ni ibarat kita melipat lah. So bila kita lipat, sisi yang ni akan bertindih sisi belah sini. So dia ada dua gaya lipatan. Jadi paksi simetri dia ada dua. Okey, so jadi pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Okey, sisi yang bertentangan maksudnya atas ni dengan bawah bertentangan, dia sama panjang. Yang kiri dengan kanan dia sama panjang. Okey, sudut pedalaman dia maksudnya sudut kat dalam dia 90 darjah. Jadi 90. Penjuru dia adalah sama panjang dan membagi dua sama antara satu sama lain. Okey, penjuru pun kita dah belajar kan, iaitu bucu. Okey, penjuru tu maksudnya apa? Kalau segi 4 ni, okey, bucu ni disambungkan dengan bucu yang lain, tapi dia bukan bucu yang duduk bersebelahan. Okey, so satu garisan yang menghubungkan bucu dengan bucu, tapi bukan bucu yang sebelahan. Jadi bukan bucu bersebelahan, maksudnya bucu ni dengan bucu ni lah satu garisan, itu penjuru. Okey, so kalau yang ni tak boleh sambung dengan bucu ni kan. Okey, tapi bucu ni boleh sambung bucu ni. Okey, so jadi ada dua lah penjuru. Kena ingat balik lah macam mana nak kira bilangan penjuru apa semua tu. Okey, ingat balik di awal bab poligon. Okey, so jadi segi 4 sama. Ingat balik sekolah rendah pun tahu setiap sisi dia sama panjang. Lagipun dia buat tanda macam tu ni, dua bahagian, tanda dua ni, tanda macam apa orang kata apa, tik ni, dia ada dua. Ni ada, maksudnya dia sama saiz. Okey, jadi semua sisi adalah sama panjang. Pasangan sisinya bertentangan adalah selari. Okey, pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Okey, sudut pedalaman adalah 90. Jadi pedalaman sudut kat dalam. Penjuru adalah sama panjang. Macam tadilah cikgu kata apa penjuru dia. So jadi bucu ni dengan bucu ni tak boleh. Bucu ni okey, satu. Okey. Jadi ada beberapa penjuru dia. Penjuru adalah sama panjang. Jadi maksudnya kepanjangan penjuru tu adalah sama. Okey, so jadi bilangan paksi simetri yang putus-putus ni ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, so jadi segi 4 selari, dua-dua bucu ni sama saiz. Bucu yang bertentangan ni sama saiz. Okey, tu dia kata ni, sudut bertentangan adalah sama panjang, sisi bertentangan adalah sama panjang. Maksudnya side ni kata cikgu labelkan A, B, panjang A, panjang B sama saiz, sama juga dengan dua ni sama saiz. Okey, penjuru membagi dua sama antara satu sama lain. Penjuru tu membagi dua sama antara satu sama lain. Okey, jadi kita tengok contoh yang lain. Rombus. Rombus ni sisi dia semua sama panjang. Dia macam segi 4 selari. Okey, dia sama macam segi 4 selari, tapi sisi dia semua sama panjang. Nampak tu dia kata apa? Semua sisi adalah sama panjang.
panjang. Tapi hak ni dia kata pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Yang bertentangannya sama. So jadi rhombus ni semua sisi dia sama panjang. Okey, itu kena ingat. Beza rhombus dengan segi empat selari. Okey, trapezium ni dia tak ada paksi simetri, hanya satu pasangan sisi ya bertentangan yang selari. Dia tak ada sisi yang sama saiz, yang sama panjang, tapi dia ada yang selari. Ingat, garis lari kan ada anak panah. Okey, so sifat garis lari kamu kena tahu dua atau lebih garis yang bila disambung sampai bila-bila pun tak akan bertemu dan ada anak panahnya. Okey, so ni garis lari. Okey, so lelayang. Lelayang ni macam wow lah. Okey, jadi apa, sisi ni sama dengan sisi ni, nampak tu dia ada tanda. Okey, tanda satu calit. Okey, yang ni dua calit, maksudnya side ni sama dengan side sini. Okey, so itu saja. Kita tengok sifat yang yang penting kamu kena tahu sifat sudut pendalaman dan sudut perluaran segi empat. Okey, sorry, bukan segi empat. Tadi cikgu cakap sisi empat. Okey, cikgu betulkan. Sisi empat. Kalau segi empat macam segi empat tepat tu tak apalah. Okey, jadi dia tak sama panjang, dia panggil sisi empat. Hasil tambah sudut-sudut bagi sisi empat ialah 360 darjah. Jadi ini kan segi empat. Jadi sudut pendalaman, dalam sudut dalam tu maksudnya A campur B campur C campur D. 360. Okey, lepas tu hasil tambah sudut pendalaman dan sudut perluaran bersebelahan suatu sisi empat adalah 180. Maksud dia macam ni. Pekat nombor A dengan B ni maksud dia macam ni. Dia ada sisi, 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Sudut campur sudut dalam ni dia akan jadi 360. Okey, so jadi sudut yang macam ni pula, C dengan E ni, dia duduk sebelah-sebelah, dia garis lurus. Jadi sudut pendalaman ialah C, sudut perluaran luar, maksudnya duduk luar. Jadi C campur E ialah 180. Okey, so jadi kalau segi empat selari, ni segi empat selari ke apa ni? Bila ada macam ni, dia adalah segi empat selari. Okey, sebab dia ada macam ni. Dua anak panah, dua ni selari, dua ni selari. So jadi dia adalah segi empat selari ataupun rhombus. Maksudnya sudut dia ialah CS dengan D, S dengan Q adalah sama. Sudut yang bertentangan dia adalah sama. Cikgu ulang. Rhombus ataupun segi empat selari, S dengan Q campur dia mesti jadi, bukan campur, S dan Q nilai dia sama. P dan R nilai dia sama. Okey, kalau maksudnya P ni 30, Q pun akan jadi 30. Ni contoh kan 30. Okey, jadi kita tengok contoh lah, lebih mudah. Okey, tadi cikgu kata kalau sudut dalam ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4 sisi, campur semua ni mesti jadi 360. Tapi kalau duduk sebelah-sebelah macam ni, satu garis lurus, sudut luar yang dalam mesti jadi 180. Okey, so jadi kita nak cari X. Okey, X campur dengan 100 sama dengan tadi cikgu kata 180. Dalam campur luar, ni ada satu garis lurus, dia akan jadi 180. Jadi X sama dengan 180 tolak 100, dapatlah X tu ialah 80. So X ni 80. Okey, lagi satu sifat. Kalau sisi ni 4, sisi 4 ada 1, 2, 3, 4, ada sisi dia 4. Jadi jumlah sudut pendalaman, iaitu jumlah semua sudut yang duduk kat dalam-dalam ni 360. Jadi Y campur dengan 145 campur dengan 52 campur dengan 80 sama dengan 360. Okey, Y tambah dengan ni campur ke semua ni, apa akan jadi? 145 campur 52 campur 80. Okey, jumlah dia kamu tekanlah kalkulator,
kamu akan dapat nilai dia ialah 277 sama dengan 360. Okey, kita nak Y kan. Jadi 360 tolak 277. Y sama dengan 83. Kalau cikgu kemudian cikgu make up sudut. Sebabnya bila buat Y darjah ni, nilai darjah ni rasanya terganggu. Okey, ni tertinggal ni. Okey, so dapatlah X dengan Y. Okey, kita tengok contoh yang B. Okey, contoh ni daripada muka surat 215. Okey, tadi kita tahu sifat segi empat selari dengan rhombus, sudut pertentangan nilai dia sama. Jadi kita tahu sudut ni R sama dengan P. Jadi Q sama dengan S. Jadi XQ. S ni ialah X. Jadi kita terus dapat X sama dengan 42 darjah. Okey, bila X 42 darjah, sudut luar dengan dalam. Jadi jumlah dia X tambah Y sama dengan 180. X ni ialah 42. Jadi Y kamu akan jadi 42 plus 6, jadi 180 tolak 42. Y sama dengan 138. Okey, senang. Ini sifat rhombus dengan segi empat selari. Jadi Q sama dengan S. S tu ialah X. Jadi 42. Okey, make up lupa. Ini 42. So, jadi sudut luar campur sudut dalam. Bila ada garis lurus, jumlah dia 180. Okey, kena ingat tu. Okey, kita nak menyelesaikan masalah melibatkan gabungan segitiga dan sisi 4. Kalau sisi 4 maksudnya dia ada sisi dia, bilangan sisi dia 4. Okey, kamu kena pandai tengok. Okey, so apa pelajaran yang kamu belajar sebelum ni berkaitan dengan segitiga dengan sisi 4, kamu kena ingat sifat-sifat dia. Okey, jadi dalam raja di atas QRTU ialah segi 4 selari. Bila segi 4 selari mesti ingat apa punya sifat dia. Sudut ni sama dengan sudut ni kan. Yang sini sama dengan sudut belah ni kan. Okey. PQRS ialah garis lurus. PQRS ialah garis lurus. Cari nilai X dengan Y. Okey. Okey. So, kalau macam ni. Macam mana nak buat? Okey. Yang kamu tengok ni. Sudut ni macam F terbalik kan. Bila F terbalik, ini pun akan jadi 112. Okey, 112. Bila 112, sebelah dia, kita tengok ni satu garis lurus ni. Sebelah dia 180 tolak 112, kamu akan dapat berapa? Akan dapat 68. Okey. Okey, cikgu perjelaskan bila sini 112, maksudnya sini akan jadi 112 juga. Okey, 112 tolak 180 sebab dia garis lurus kan. Jadi 112 kita boleh dapat sisi ni. Kita boleh dapat sisi ni dengan 180 tolak 112, sini dapat 68. Okey, maksudnya sinilah 68. Lagi satu sifat dia segitiga sama kaki. Okey. Ni 68. Okey, jadi TRS segitiga sama kaki. Jadi sini 68 jugalah. Okey, bila 68, kita boleh cari sudut dekat sini. Sudut dekat sini ialah Y. Jadi bermaksud Y diperoleh dengan sebuah segitiga, sudut pendalaman dia 180. Jadi 180 tolak 68 tolak 68. So, dapatlah jawapan 44. Kita baru selesai Y. X belum lagi kan? Okey. So, macam mana nak dapat X pula? Okey, kalau kamu tengok X kamu ni
Ni adalah segitiga ni. Ni apa? Okey, kalau cikgu warna merah terang ni, dia akan jadi segitiga kan. Segitiga hasil tambah sudut dia, sudut pedalaman dia akan jadi 180. Jadi okey, jadi kalau kita campur dia, okey, campur ketiga-tiga tu, dia akan jadi 180. Okey, jadi cikgu lukis baliklah, senang nampak. Sini 112. So sini 36. Di X ni berapa? Jadi 180 tolak ni 36, ni sama kan? 36 tolak dengan 112. Dapatlah X. Di X kamu tekan kalkulator, dapatlah X tu ialah 32. So selesailah X dengan Y. Okey, bagi tajuk ni, menyelesaikan masalah ni, kamu kena faham sifat-sifat sudut pedalaman, segitiga, sudut pedalaman peluaran segitiga dan segi empat. Lepas tu kena tahu sifat-sifat sudut sepadan, sudut berselang-seli, macam ni. Sudut selari, mana tahu segitiga sama kaki. Semua tu kena tahu sifat-sifat dia. Okey, so jadi kamu kena membaca dan banyak buat latihan, baru kamu akan mahir. Okey, terima kasih.